Wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini Ustazah akan mengajar tajuk Qiyamul Lail Pemangkin Kekuatan Jiwa. Okey, ada antara pelajar yang tak pernah dengar perkataan Qiyamul Lail? Ataupun memang anda biasa berqiyamul lail? Okey, sekarang mari kita tengok apa yang dikatakan Qiyamul Lail. Okey. Qiyamul Lail adalah amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah seperti solat, tahajud dan lain-lain. Itu yang dikatakan Qiyamul Lail. Dan tujuan bangun malam itu adalah untuk beribadah. Kalau tujuannya untuk perkara lain, contohnya tujuan untuk ke tandas atau tujuan untuk melihat pertandingan bola, itu tak dikatakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail yang dimaksudkan ialah kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Dan hukumnya adalah sunat. Okey, seterusnya kita tengok amalan Rasulullah sebelum berqiyamul lail. Rasulullah adalah orang yang sangat banyak berqiyamul lail. Sentiasa berqiyamul lail, menghidupkan sebahagian malam untuk bermunajat kepada Allah. Dan sebelum baginda berqiyamul lail, amalan yang sentiasa Rasulullah amalkan adalah yang pertama bersiwak, iaitu membersihkan gigi, memberus gigi sebelum bertemu dengan Allah. Dan yang kedua, memandang ke langit sambil membaca surah Ali Imran ayat 190. Yang mana dalam ayat tersebut menceritakan mengenai kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya apabila kita pandang ke langit, kita akan rasa dekat dengan Allah. Sebabnya dengan keadaan langit terbentang luas, di waktu malam yang sunyi, apatah lagi dalam keadaan langit berbintang, kita akan rasa betapa kerdilnya kita sebagai manusia dan betapa hebatnya kekuasaan Allah. Sebab itulah Rasulullah mengamalkan amalan memandang ke langit sebelum memulakan Qiyamul Lail. Okey, jadi kalau kita boleh melakukan amalan tersebut, ia adalah sangat baik untuk kita. Okey, dan semasa berqiyamul lail ni, antara amalan yang dianjurkan oleh Islam, yang pertama kita mulakan dengan solat tahajud selepas berwuduk, selepas kita bersihkan diri, selepas tadi kita dah bersiwak, membersihkan gigi, dan kalau boleh kita mandi. Dan seterusnya kita solat sunat tahajud. Solat sunat 2 rakaat. Solat tahajud, kemudian diikuti dengan solat sunat hajat, solat taubat dan solat tasbih. Kalau mampu buatlah solat tasbih. Paling kurang sekali dalam seumur hidup kita buatlah solat tasbih. Dan kalau kita mampu untuk buat lebih banyak daripada itu, buatlah. Sebabnya solat-solat ini adalah solat yang sangat istimewa yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita boleh juga beristighfar kepada Allah pada waktu tersebut, membaca Al-Quran, berdoa dan banyak berzikir. Dengan zikir-zikir yang akan mendekatkan diri kita pada Allah. Dan pada waktu ini, berzikirlah dengan suara yang paling rendah. Kita sebutlah nama Allah dengan penuh perasaan. Dengan suara yang paling rendah, dengan suara yang paling merdu, yang mana kita rasakan Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Allah sedang bercakap dengan kita, Allah sedang menghadap kita. Nescaya kita akan rasa hubungan kita yang sangat dekat dengan Allah dan secara tak sedar akan mengalir air mata yang akan menginsafkan kita betapa kita ini sangat rendah, sangat hina, sangat memerlukan pertolongan Allah. Dan pada waktu itulah akan terjalinnya hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Dan akhirnya sudahilah qiyamul lail kita dengan solat sunat witir, sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat atau 5 rakaat dalam jumlah yang ganjil. Jadi kalau kita boleh melakukan amalan-amalan ini, kita boleh bangun pada waktu orang lain sedang menikmati lena yang panjang, sedang dibuai mimpi, tapi kita bermunajat kepada Allah, amat besar pahala yang Allah sediakan untuk kita. Okey, sekarang kita tengok apa kelebihan, apa faedah
yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mengamalkan qiyamul lail, yang menjadikan qiyamul lail ini amalan dalam hidupnya. Yang pertama, doanya dimakbulkan Allah. Kita memang nak Allah makbulkan doa kita, tapi berapa banyak kita bermunajat kepada Allah? Kita cuba tanya diri kita, berapa kali kita bangun berqiyamul lail? Berapa kali kita sanggup renggangkan diri kita dari tempat tidur pada waktu orang lain sedang lena? Jadi kalau misal kata kita nak hajat kita dimakbulkan Allah, rajin-rajinlah untuk berqiyamul lail. Kemudian dia akan melatih kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Sebabnya nak merendahkan hati kita, nak meletakkan rasa syukur kepada Allah bukan suatu yang mudah. Jadi dengan cara berqiyamul lail, kita akan sedar kita ni seorang hamba yang sangat rendah di sisi Allah, yang tidak memiliki apa-apa, yang sentiasa memerlukan pertolongan Allah, sentiasa berhajat kepada doa-doa kita dimakbulkan Allah, sentiasa berhajat supaya Allah berikan apa yang kita kehendaki. Dan sebab itu kita akan menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan juga orang yang sentiasa berqiyamul lail ini, Allah akan muliakan dirinya. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi masyarakat. Sebabnya orang yang berqiyamul lail ni, bagi Allah dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan dia akan mendapat balasan syurga di akhirat nanti. Di samping orang yang sentiasa berqiyamul lail, jiwanya akan sentiasa tenang. Berbeza dengan orang yang tidak berqiyamul lail. Orang yang berqiyamul lail, dia akan sentiasa sabar. Dia akan sentiasa berakhlak terpuji. Dia akan hiasi dirinya dengan perkataan-perkataan yang baik. Dia akan menggunakan kalimah yang baik bila berbicara. Itu orang yang berqiyamul lail. Dan dia akan tenang dalam apa jua keadaan. Berbeza dengan orang yang tidak berqiyamul lail kepada Allah, yang jarang dekat dengan Allah, yang mana kesah, sentiasa marah, sentiasa putus asa, tapi berbeza dengan orang yang berqiyamul lail. Okey, jadi saya harap sangat kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa menghiasi diri kita dengan qiyamul lail agar kita akan sentiasa dekat dengan Allah. Okey, dan untuk yang akhirnya, Ustazah ada sediakan sedikit latihan untuk anda. Cuba anda jawab soalan ini dan sekiranya anda dapat menjawab soalan-soalan yang Ustazah sediakan, bermakna anda faham dengan tajuk yang Ustazah terangkan tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.